Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, sesi tazkirah kita kali ini kita akan melihat dan memperingatkan diri kita dan semua tentang satu hadis yang diriwayatkan daripada Abbas Al-Ghifari, Abis ataupun Abis Al-Ghafiri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan hadis ini oleh yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang berbeza, iaitu hadis ini dalam Sahih Al-Jami', Sahih Al-Jami'. Jadi hadis ini hadis yang sahih, nombor 2812. Baik, hadisnya Nabi SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Bersegeralah dengan amalan sebelum berlaku 6 perkara. Badiru bil a'mali sittan. So ini banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dia akan suruh bersegeralah kamu sebelum berlaku sekian. So ada banyak perkara yang Nabi SAW bagi tahu dekat para sahabat untuk menggalakkan mereka untuk beramal. Antaranya, bersegeralah kamu beramal sebelum datangnya perkara-perkara ini. Ada yang Nabi tetapkan 6, ada yang Nabi bagi tahu dengan beberapa perkara lain. Itu ada banyak lafaz. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada banyak lafaz. Kebanyakannya adalah menunjukkan perkara-perkara yang bakal berlaku itu adalah alamat atau tanda-tanda kiamat, tanda-tanda dekatnya kiamat. Baik, jadi hadis ini Nabi kata, badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah kamu dengan amalan sebelum berlakunya 6 perkara, ataupun ketika berlakunya 6 perkara tersebut. Boleh juga difahami dengan sittan di situ 6, sebelum perkara itu berlaku, ataupun setelah, ataupun ketika perkara itu telah berlaku. Zahirnya kita akan tengok pada hadis ini, yang pertama Nabi kata ada 6 kan. Imaratus sufaha, pemerintahan orang-orang yang sufaha, orang yang bodoh. Maknanya orang-orang yang bodoh memerintah, menjadi pemimpin. Imaratus sufaha. So ini berlaku pada zaman sahabat, berlaku juga pada zaman tabi'in. Sahabat semua faham imaratus sufaha ni antaranya apa yang berlaku pada zaman Bani Umayyah, di mana khalifah yang dilantik itu adalah dalam kalangan pemuda-pemuda yang tidak matang ataupun yang bodoh, memang jelas-jelas bodoh, sufaha. Dan begitu juga berlaku zaman-zaman berikutnya, makin banyak sampai zaman kita lah. Imaratus sufaha maknanya orang yang tak cerdik jadi pemimpin, orang yang bodoh jadi pemimpin. Imaratus sufaha, dia kena umum je, kita tak boleh spesifikkan. Sebab itu memang Nabi SAW bagi tahu imaratus sufaha. Sahabat faham pun dengan umum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tahu siapa pemimpin sufaha tu, tapi dia tak sebut. Sufaha, dia tahu siapa, specifically dia tahu, secara spesifik dia tahu siapa, nama dia, nama datuk dia, nama kabilah dia, Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah tak sampai kan. So dalam riwayat dia, Abu Hurairah sembunyikan. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'in amma ahaduhuma fabathatuhu wa amma al-akhar law bathatuhu laquti'a hadha bul'um. So Abu Hurairah kata, satu yang aku menghafal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 bekas hadis. Maknanya kalau Abu Hurairah catat hadis itu ada 2 bekas. Satu, Abu Hurairah kata, salah satu bekas aku sebarkan, aku sampaikan. Maknanya syariat tentang hukum hakam yang umum dan sebagainya. Seada pun yang satu lagi, fa'amal akhar, kalau aku sampaikan maka laqata'tu hadha, ataupun laquti'at hadha bul'um, aku akan dibunuh. Sebab bila melibatkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jadi maknanya Abu Hurairah dia tak sampaikan ketika itu. Walaupun selepas itu, sebelum Abu Hurairah wafat, dia sampaikan juga kepada beberapa orang tabi'in, dalam kalangan tabi'in, dan nama-nama mereka itu memang ada dalam lipatan sejarah, dalam kitab-kitab tarikh. Tapi dalam hadis kita tak akan jumpa, melainkan dalam syarah hadis. Baik, itu yang pertama, imaratus sufaha, pemerintahan orang-orang yang jahil, sufaha. Maknanya kita kena hati-hati dan berwaspada, dan kita tak boleh menjadikan perbuatan mereka itu sebagai sumber ataupun sebagai pemutus. Dah bila kata dia imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh, pemimpin yang jahil, maknanya apa yang dia buat kita tak boleh jadikan alasan. Yang dia buat itu adalah
sesuatu yang boleh kita katakan benar, melainkan perkara tersebut kena ditimbang dan nilai mengikut neraca syariat. Itu dia punya macam mana kita nak faham dan hayati hadis. Yang pertama, imaratus sufaha. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa kathratus syarti, ataupun dalam sebahagian lafaz wa kathratus syura, ataupun wa kathratus syarti, maknanya dan ramainya, kedua, dan ramainya pengawal ataupun ramainya syarat ni polis. Ramainya pengawal ataupun disebut juga polis. Ini juga berlaku pada zaman sahabat, di mana khalifah-khalifah ketika itu bila berlakunya kezaliman, berlakunya korupsi dalam pemerintahan, kerana diperintah, pemerintahan itu diperintah oleh orang-orang yang sufaha tadi, maka menyebabkan apa? Kezaliman banyak berlaku. Dan apabila kezaliman banyak berlaku, maknanya ramainya pemerintah-pemerintah ini mereka mengadakan pengawal-pengawal, apa dia, polis-polis untuk menjaga keselamatan mereka. Kita kena faham hadis yang berkait dengan akhir zaman bukan memberi indikasi ataupun memberikan makna hukum yang tertentu pada apa yang Nabi sebut. Bukan, kita tak boleh faham bila makna kata wa kasratus syart itu maknanya tak boleh apa kita kata kerja polis. Tak boleh, bukan. Habislah lepas tu semua polis kena berhenti kerja. Bukan. Tak difahami dengan makna hukum yang tertentu, bukan. Tapi difahami dengan makna mengambil pengajaran. Sebab kita tengok sekarang ni, ya, kita tak nafikan, kita tengok macam mana proses islah pun tengah dilakukan oleh polis dalam polis ni. Islah tengah berlaku. Betul tak? Dan mereka juga kita kata Allah Ta'ala alam, mungkin ini adalah doa orang-orang yang dizalimi oleh orang-orang yang mungkin terlibat dalam pekerjaan tersebut. Mungkin akibat daripada doa-doa orang yang dizalimi itu, maka mereka terpaksa menghadapi perkara yang sama seperti pendakwah-pendakwah menghadapinya, orang yang nak lakukan islah kan. Dan hakikatnya muslih hari ini dalam, maknanya dalam jabatan kerajaan, contoh dalam jabatan kerajaan, mereka sekarang ni nak bersihkan balik daripada korupsi dan sebagainya. Itu juga satu proses islah, dan kita sebagai seorang muslim kena sokong. Masa sekarang kan kita dengar banyak kan, apa, even polis sendiri pun mereka tengah buat proses islah. Maknanya mereka nak memperbaiki. Kita tengok macam mana adanya polis yang korup dan adanya polis yang baik. Maknanya mereka sekarang ni pun masih, maknanya, bergelut. Dan kita sebagai seorang muslim, kita sokong mana yang menepati kebenaran, yang di atas kebenaran. Sepatutnya seorang anggota polis itu dia melakukan amanah dan tanggungjawabnya seperti mana yang telah dia diikrarkan, dan bukan dia menzalimi orang lain ataupun melakukan perkara yang menyeleweng. Sebab itu wa kasratus syart ni kita kena faham, Nabi bagi tahu banyaknya pengawal. Maksudnya makin dekat dengan kiamat makin banyak polis, makin banyak pengawal. Kenapa? Kezaliman banyak berlaku. Itu maksudnya. Dan ini juga menunjukkan i'jaz an-nubuwah, menunjukkan dalailun nubuwah, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bai'ul hukmi, jual beli pemerintahan. Kata ulama yang mensyarahkan hadis ni, antaranya Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah, jual beli pemerintahan ini boleh dimaknakan atau boleh difahami dengan berlakunya maknanya perlantikan jawatan-jawatan yang penting, jawatan-jawatan yang tertentu melalui proses jual beli. Proses jual beli ni apa? Antaranya rasuah, kan? Melobi dan rasuah. Antara yang difahami juga wa bai'ul hukmi, maknanya berlakunya proses jual beli terhadap pemerintahan. Hukum di sini maknanya jawatan dan sebagainya boleh dibeli dengan nilai. Dan ini kita kata juga berlaku, sudah berlaku dan banyak berlaku. Banyak berlaku. Melobi. Dan bukan dilantik atas merit ataupun atas kelayakan dan sebagainya. Even berlaku juga dalam, bukan kita kata jawatan-jawatan yang biasa, bahkan dalam jawatan dalam agama pun sendiri pun telah berlaku. Bukan baru di zaman setelah Nabi SAW pun telah berlaku. Sebelum itu pun sudah ada, tapi makin banyak. Jadi Nabi kata yang ketiga wa bai'ul hukmi, mana orang dah, maknanya tak lantik seseorang tu base pada kelayakan, tetapi dilantik base pada siapa yang paling banyak
duit, yang paling banyak rasuah, dia yang dilantik. Dan Al-Quran isyaratkan benda ni kan. Bani Israel yang cerita Talut, kan dia berkata, kenapa tak lantik kami lebih kaya daripada Talut. Wa nahnu ahaqqu minhu bil mulki. Kami lebih berhak. Dalam surah Al-Baqarah ada cerita kan. Itu sebenarnya dah berlaku dulu, bukan kata zaman kita saja, dah berlaku zaman Bani Israel, zaman sebelum tu. Itu memang dah berleluasa sebelum itu. Tapi bila Nabi SAW bagi tahu tentang akhir zaman, dia akan makin bertambah, dan dia juga boleh berlaku dalam umat Islam. Itu kita faham. Ubayyul hukmi yang ketiga. Yang keempat, wastighfafan biddam, meringan-ringankan urusan darah. Meringan-ringankan, istighfaf maknanya meremehkan urusan darah manusia. Maknanya kata para ulama, banyaknya berlaku pembunuhan. Istighfafan biddam maknanya banyak berlaku pembunuhan. Subhanallah, apa yang Nabi SAW bagi tahu kat kita ini, kita nampak hari ini, kita baca dalam akhbar-akhbar, dan kita baca dalam berita-berita yang hari-hari takkan terlepas daripada apa kita kata, berita-berita tentang pembunuhan. Wal'iyadu billah. Yang ke berapa? 5, wa qati'atir rahmi, terputusnya silaturahim. Dan itu juga banyak berlaku pada akhir zaman. Dan yang keenam, wa nash'un yattakhizuna al-Qur'ana mazamira, dan akan ada satu golongan yang mereka menjadikan Al-Quran seperti nyanyian-nyanyian. Wa nash'un yattakhizuna al-Qur'ana mazamira. Ini yang ke-tu, yang berapa? 6. Yang ke-6, yang terakhir kan? Yang ke-6. Apa yang mereka buat? Yuqdimuna ahadahum liyughniyahum. Mereka akan mendahulukan salah seorang dalam kalangan pembaca Al-Quran itu untuk menyanyikan Quran. Wa in kana aqalluhum fiqhan, walaupun yang mereka dahulukan itu adalah orang yang paling rendah pemahamannya, orang yang paling tak faham Al-Quran, tapi disebabkan dia ada suara, dia boleh menyanyikan Quran, maka dia diangkat. So ini adalah 6 perkara yang Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Yuqdimun tadi dibaca juga dengan yuqaddimuna ar-rajula laysa biafqahihim. Mereka mengangkat orang yang bukan ada pemahaman, yang tak ada fiqh, yang tak ada ilmu, dan mereka hanya mengangkat golongan yang pandai menyanyikan Quran. Ini Nabi yang kata, nash'un yattakhiduna al-Qur'ana mazamira. So hadis ini hadis yang sahih, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadith as-sahihah dalam nombor 979. Hadis ini riwayat Ibnu Abis Al-Ghifari ataupun Abis Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi kesimpulan hadis ini maknanya Nabi suruh dan perintah kita untuk bersegera melakukan amalan. Maknanya kita fokus kepada amalan yang menjadi tanggungjawab kita. Bila berlakunya 6 perkara ini, atau sebagai ulama kata sebelum berlakunya 6 perkara. Tetapi yang kita nampak, yang kita lihat dengan mata kepala kita hari ini, 6 perkara ini dah berlaku atau tak? Dah berlaku. Sebab itu sedang berlaku, sedang berlaku. Maknanya itu memberikan kepada kita motivasi untuk terus beramal, terus kita kata meningkatkan amalan kita ini, kualiti amalan kita ini, mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang telah Allah mudahkan untuk kita beramal, kita minta Allah istiqamah untuk teruskan beramal, menuntut ilmu, membaca Al-Quran. Maknanya mengamalkan agama ini dalam keadaan 6 perkara ini sedang berlaku atau telah berlaku ataupun akan berlaku. Tak kira apa keadaannya, tapi memang kita dah tengok satu persatu semua tu berlaku. Kalau kita ambil hadis tu dan kita ambil ulasan daripada ulama-ulama macam Syekh Saleh Al-Fauzan pernah ulas hadis ini, kemudian guru kami juga pernah sebut hadis ini dalam kelas-kelas mereka, mengingatkan kepada kita tentang hal ini sudah berlaku dan sedang berlaku. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi itu cukup untuk tazkirah kita pada hari ini. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.